sahabat-sahabat bakal jutawan emas sekalian, saya nak mulakan dengan pantun. Boleh? Saya mulakan dengan pantun dulu. Okey. Ikan siakap di atas para. Sekarang ni kan wairi ikan siakap. Okey. Izinkan akak mulakan acara. Dua kerak je. Tak boleh panjang-panjang. Nanti ada siapa nak beli. Okey, boleh. Alhamdulillah. Baiklah tuan-puan. Saya mulakan ya. Saya mulakan acara pada malam ini untuk FB Live malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua bakal jutawan emas yang berilmu. Itu saya tekankan ya. Jutawan emas yang berilmu. Dan selamat malam kepada semua viewer-viewer. Sekarang ni ada 48,000 viewers. Tahniah. Kita up lagi. 48,000. Kita up lagi. Kasih 100,000. Boleh? Terima kasih yang sudah hadir dari PG1M. Encik Amir, terima kasih. Apa khabar semua? Saya doakan walau di mana anda berada, saya doakan anda semua sihat walafiat. Kepada semua sahabat, terus tag kawan-kawan, masuk lagi ramai-ramai dalam FB Live pada malam ini. Kerana apa? Supaya kita dapat sama-sama berkongsi ilmu emas, dapat berkongsi pengalaman dan tahu apakah peluang keemasan yang disediakan oleh Public Gold khususnya bila anda bergelar seorang PGBO. Nak tahu tak? Kena stay FB Live pada malam ni sampai habis ya. Okey. Sebelum saya teruskan ke sesi yang seterusnya, izinkan saya perkenalkanlah diri saya dulu. Nak tahu juga siapakah MC kita pada malam ini. Duk protes seorang diri, tak syok juga. Naklah tahu juga siapa tu. Nama dah terpapar dah, Kak Ayah, Kak Comel. Ya ke? Macam pernah tengok, macam pernah kenal betul ke Kak Ayah ni? Ya betul. Betul lah yang anda lihat sekarang itu. Sayalah yang sedang anda tonton sekarang. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Tapi dah kenal, jangan jatuh cinta. Jangan jatuh cinta. Sebab apa? Sebab saya dan speaker kita malam ini isteri orang. Jangan ya. Jangan. Nanti akak risau. Jangan. Cintailah kami dengan sedikit sebanyak ilmu emas yang kami ada dan yang akan kami kongsikan bersama anda semua. Okey, baiklah. Nama diberi Nur Khairiyah binti Haji Yahu. Di kalangan sahabat-sahabat kenalan lama, saya dikenali dengan panggilan Kak Yah. Dan di kalangan rakan-rakan Public Gold, saya dikenali sebagai Kak Comel. Ya ke Comel? Mestilah Comel. Siapa yang cakap Comel? Suami saya cakap Comel. Arwah mak saya cakap dulu Comel. Adik-beradik saya cakap Comel, cukuplah kan? Betul tak? Itu ayat TikTok awak. Okey, baiklah. Saya yakin dan percaya setiap orang punyai pengalaman yang sendiri macam mana boleh terjebak dalam Public Gold. Begitu juga dengan saya. Untuk sesi yang pertama ini, izinkan saya berkongsi dengan anda macam mana saya boleh terjebak dalam simpanan emas Public Gold. Boleh ya? Sebelum itu saya raikan komen dulu ya. Din Fama Willy. Waalaikumsalam. Puan MC bakal jutawan emas insyaAllah.
Sambil-sambil jenguk Bijima dan tengah fikir nak guna KBBM 35. Ya betul. Jasrul Niza Jamhari, PG Elite 1M hadir. Terima kasih, terima kasih. Okey, baiklah. Saya kongsikan dengan anda sedikit sebanyak pengalaman saya di dalam public goal. Okey. Sekejap nak ambil suara, nak ambil aura sekejap. Okey. Kisahnya bermula. Minta maaf ya suara sumbang. Di suatu hari seorang isteri duduk menanti setelah berminggu ditinggal suami. Allah sedihlah pula. Aduh. Okey, itu saja syair saya tak boleh panjang-panjang. Nanti kan masa FB Live kita sampai ke 2-3 pagi. Okey, kisah saya bermula bila saya PJJ dengan suami ya. Pada pertengahan Jun tahun lepas. Tahun 2020. Di mana 3 hari sebelum saya menamatkan notis peletakan jawatan saya, di situlah bermulanya saya mengenal public goal. Pada hari kejadian, memang suami saya dah balik ke negeri Terengganu, baru berpindah dan saya seorang diri merantau di Raub, Pahang. Di Teriang, Pahang. Pada hari itu saya terpaksa cuti emergency, di mana pada hari itu saya bekalan air di rumah saya terputus. Jadi saya terpaksa mohon MC emergency dengan bos saya. Dan pada hari itu yang saya tak tahu nak buat apa, saya terscroll satu video di YouTube pada masa itu dan saya tertarik dengan satu video di mana video itu menunjukkan perbandingan di antara simpanan emas, simpanan tabung haji dan ASB. Saya yakin sahabat-sahabat semua tahu video apakah yang viral pada masa itu, siapakah YouTuber pada masa itu. Saya rasa anda boleh tahu, boleh komen. Okey, bila saya lihat video itu, saya tertarik sebabnya ya semua orang pasti ada simpanan ASB, ada simpanan tabung haji, tapi pernahkah kita buat perbandingan di antara ketiga-tiga simpanan itu manakah yang menguntungkan? Tambahan lagi, saya relate dengan situasi saya yang nak berhenti kerja dalam masa tempoh 3 hari lagi. Saya pun terfikir macam mana saya nak selamatkan sedikit duit hasil saya bekerja 8 tahun dulu untuk saya tunaikan hajat saya, menunaikan haji kepada tempat yang lebih selamat. Jadi dari situ saya nampak, elok saya simpan duit saya tu kepada simpanan emas. Pada video itu ada satu link yang mana saya boleh daftar dan buat belian. Yang tu semua saya buat sendiri. Saya daftar sendiri, saya terus buat belian dan saya contact saya punya my sifu, my mentor, iaitu Kak Suzy Isa. Semuanya saya buat sendiri. Saya cuma cakap, Kak, tolong semak betul tak yang apa yang saya buat ini ya. Dan itulah belian pertama saya. Yang belian pertama saya yang ini ya. Kad edisi emas raya tahun 2020. Dalam tempoh itu saya terus menggali ilmu emas di FB Live ini. Memang rutin setiap hari saya akan menimba ilmu di FB Live ini ya. Dan pada 27 hari bulan 6 2020
saya tergerak hati untuk upgrade diri menjadi normal dealer dengan belian 8 dinar pada masa itu, pada bulan 6 2020. Saya tak ambil masa yang cukup lama. Belian pertama saya tadi pada 15, pada 27 bulan 6 saya terus upgrade diri menjadi normal dealer sebabnya saya nampak peluang yang cukup besar jika saya menjadi seorang dealer, ya. Pada masa itu masa itu kerajaan masih beri kepada kita semua rakyat Malaysia simpanan. Saya gunakan belian 8 dinar itu menggunakan duit yang saya simpan selama 8 tahun saya bekerja itu, dan ada sedikit lebihan daripada duit air lestari. Seterusnya pada bulan 2 tahun 2021 saya upgrade diri pula kepada priority dealer dengan buat belian emas, ya, buat belian emas PG Jewel 5,000 menggunakan duit air sinar. Pendek kata, segala duit simpanan saya, duit air lestari, duit air sinar, saya bekukan dalam simpanan emas. Dan alhamdulillah dalam tempoh setahun saya aktif bergelar dealer di Public Gold. Saya berjaya mengumpul gram untuk melayakkan saya insya-Allah sebagai pembayar zakat emas pada tahun hadapan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Inilah kata hikmah yang Allah beri. Sepanjang saya bekerja 8 tahun dahulu, saya tak pernah pun mengeluarkan zakat. Sebabnya ialah kita bekerja, dulu saya bekerja seorang kerani je, ya. Walaupun saya ada degree, tapi disebabkan saya tak nak berjauhan daripada suami, saya tak kisah kerja walaupun hanya bekerja seorang kerani. Okey, itulah sedikit sebanyak perjalanan saya, macam mana saya berkecimpung dalam penyimpanan emas. Okey, itu kisah saya. Lepas ini anda akan mendengar kisah yang lagi menarik daripada speaker kita pada malam ini, iaitu Puan Suzy Isa. Okey, sebelum itu saya nak raikan komen di FB. Sekejap, ya. Terima kasih yang sudi menonton. Okey. Kepada speaker kita malam ini, Puan Suzy Isa, izinkan saya berkongsi sedikit sebanyak mengenai diri Puan. Boleh, ya? Okey, baiklah. Untuk makluman sahabat-sahabat yang dimuliakan bakal jutawan emas kita pada malam ini, Puan Suzy Isa merupakan bekas senior system engineer di Sapura selama berapa tuan-puan? Selama 20 tahun. Lama tak lama? 20 tahun tuan-puan, bayangkan di Sapura. Pada masa itu gaji beliau dah 5 angka. Dan dalam tempoh 20 tahun di Sapura, semestinya beliau merupakan pakar rujuk dalam development system, dan beliau juga menjadi konsultan kepada syarikat luar untuk membina, untuk create apa-apa software system. Beliau juga merupakan trainer dan beliau sebenarnya sudah kukuh di Sapura. Tapi persoalannya sekarang, bagaimana, kenapa? Banyak persoalan sebenarnya kita nak kupas malam ni. Bagaimana seorang senior system engineer bertukar menjadi tokek emas? Macam lari je bidangnya. Tapi tak apa, kita akan dengar perkongsian beliau nanti. Dengan itu, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Suzy Isa untuk bercerita, untuk berkongsi dengan kita semua bagaimana perjalanan beliau boleh berkecimpung dalam simpanan emas di Public Gold. Dipersilakan Puan Suzy Isa.
kita, Kak Yah, Kak Comel. Alhamdulillah. Berjumpa kita dalam secara maya ini. Okey. Jadi saya akan mulakan sesi saya. Sekejap ya, saya ada nampak. Saya punya ni. Sekejap ya. Alright. Okey. Kak Yah. Okey, saya akan ambil sesi ini untuk saya terangkan kepada tuan-puan semua. Kenapa tajuk saya hari ini from system engineer to tokek emas. Seperti yang Kak Comel kita beritahu tadi, memang ianya lari jauh dari bidang. Okey. Jadi Kak Yah, saya boleh mulakan? Kak Comel? Ya, silakan. Okey, alright. Okey. So, saya akan mulakan tanpa melengahkan masa lagi. Okey, terima kasih kepada tuan-puan semua. Terima kasih juga kepada pihak Public Gold kerana hari ini menjemput saya sebagai salah seorang speaker untuk sesi BWM ini untuk perkongsian BOP iaitu Business Opportunity Program. Jadi saya harap apa ilmu yang akan saya terangkan hari ini, saya kongsikan hari ini, insya-Allah akan bermanfaat. Okey, suara saya masih double ke? Kenapa double Masih double Tadi dia double sekejap, saya dah mute Saya dah mute untuk saya punya laptop. Okey. Harapnya dah tak double Okey, sebab tadi pun saya pun dengar suara saya sendiri. Okey, minta maaf. Sebab tadi testing macam okey. Okey. Masih Kenapa dia masih double Allahuakbar. Okey, bila masih ni saya tak pastilah macam mana. Parah ni kalau masih double ni. Okey. Ada echo sikit je mungkin sikit Okey, tak apa, saya boleh teruskan. Sebelum ni okey je. Okey, tak apa. Alright, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah majlis kita akan berlangsung dengan lancar malam ni. Okey, insya-Allah. Jadi saya harap tuan-puan boleh dengar perkongsian saya. Sebab saya ni just kita macam sembang-sembang sajalah cerita hari ni. Mesti tuan-puan nak tahu kan kenapa Kak Suzy ni elok-elok dah kerja, dah makan gaji, kenapa ambil decision untuk berhenti menjadi tokek emas. Secara tak langsung saya merupakan pendidik kepada orang ramai untuk menyimpan emas dengan betul dan menjadi seorang penyimpan emas yang bijak. Selain daripada menyimpan, saya juga mendidik orang ramai untuk berbelanja dengan bijak. Jadi tuan-puan kena ingat. Okey, tuan-puan kena ingat, kita ni memanglah menyimpan je selalu. Tapi setiap hari, setiap bulan semestinya kita tetap berbelanja untuk memenuhi keperluan kehidupan harian kita. Kan? Okey. Yang cerita pasal emas tu nanti kena tengok YouTube Kak Suzy yang tu semua. Okey, hari ni Kak Suzy nak ceritakan kisah Kak Suzy. Okey, di mana Kak Suzy merupakan seorang sistem engineer. Okey, Kak Suzy ada slide nak kongsikan dengan tuan-puan. Baru syok sikit. Okey, saya akan share screen. Okey, alright. Jadi nampak tak slide Kak Suzy? From system engineer to tokek emas. Okey. Kak Suzy merupakan staff Sapura. Ini saya punya kad saya. Okey, ini saya punya kad kerja saya kad kerja saya ini. Rindu pula nak pakai kad ni Okey, di mana saya dah bekerja di Sapura selama 20 tahun dan itu merupakan pekerjaan pertama saya. Okey, saya tak pernah tukar kerja tuan-puan. Okey, bukan sebab takut ke apa ke, tak berani nak bertukar, tidak sebab bila saya bekerja di Sapura, Sapura ni satu syarikat yang sangat best menarik dan saya pula involve dalam pelbagai projek di mana customer pelanggan saya, agensi yang saya deal sentiasa bertukar menyebabkan saya tak pernah bosan. Walaupun orang kata 20 tahun tak bosan ke tempat yang sama? Jawapannya tak.
Okey, saya sentiasa seronok. Kalau tuan-tuan tanya kawan-kawan saya di Sapura yang masih bekerja lagi sekarang ataupun ex Sapura juga, okey, saya ni seorang yang ceria dan saya melakukan tugas-tugas saya dengan penuh komitmen dan kebanyakan projek-projek saya delivered lah. Okey. Jadi dari saya pakai punch card ni, okey, staff card macam ni kepada rupa macam ni. Asyik pegang emas je kerja dia. Nampak ni. Hari ni pegang emas lagi ni. Besar. Oh, nampak tak? Besar tak? Okey. Jangan tanya berapa kilo ni ya. Tak nak bagi tahu. Rahsia. Okey. Jadi semestinya kerjaya hari ini Kak Suzy sebagai pendidik emas aka tokek emas, okey. Ianya memang different dengan kerjaya lama Kak Suzy, iaitu bidang kepakaran Kak Suzy sebelum ni. 20 tahun tuan-puan, ianya bukan satu jangka masa yang pendek. Sebenarnya hampir separuh umur saya adalah di Sapura. Saya membesar di Sapura, dari bujang, dah kahwin, dah beranak, berhenti pun masih di Sapura. Dan saya tak sangka saya bekerja selama tu. Dalam tempoh tu sebenarnya adalah 2-3 kali juga saya cari kerja lain. Dapat, offer pun tinggi. Tapi rasa macam, masa tu Sapura di hatiku. Cewah. Okay. Alright. So, kenali saya. Okay, nama penuh saya adalah Nur Suzilawati binti Isa. Ini nama yang diberikan oleh mak ayah saya. Alhamdulillah, nama ini cukup bertuah. Tapi sebab panjang sangat macam kereta api nama saya. So, saya suka gunakan nama samaran saya iaitu Suzy Isa. Jadi kalau tuan-puan lihat saya punya FB ke, saya punya YouTube, IG, semua kebanyakan saya menggunakan nama Suzy Isa supaya ini adalah salah satu branding untuk diri saya. Okey, saya merupakan graduan UTM dalam bidang sains komputer dan IT. Kerjaya saya adalah sebagai senior software engineer yang mana saya berhenti pada Oktober 2020 dan syarikat lama saya adalah di Sapura Secure Technology Sdn Bhd. Pengalaman kerja saya 20 tahun macam saya cakap tadi dan saya mula jatuh cinta dengan emas pada tahun 2009. Bermakna hampir dah dalam 12 tahun yang lalu kan. Yang tu lagi Kak Suzy cerita Dan saya merupakan pemilik PG Code PG000207 di mana Kak Suzy sekarang merupakan double star, founder, master dealer yang kini aktif mendidik orang ramai menyimpan emas melalui seminar, media sosial dan juga bakal menyusul buku Kak Suzy. Doakan Kak Suzy buku Kak Suzy cepat siap Okey, insyaAllah dia dah tergantung hampir 3 tahun sebenarnya. Okey, so inilah comel tak comelnya Kak Suzy semasa di Sapura dengan uniform Sapura dan uniform ni juga saya dah rindu sebenarnya dah setahun dah saya dah tak pakai uniform ni. Jadi kita hanya belik-belik muka, tengok lagi kenangan yang lama. Jadi alhamdulillah kerjaya saya sebagai sistem engineer ni apa sebenarnya? Sebab ramai orang tertanya apa benda sistem engineer ni buat apa? Kejuruteraan sistem. Apa benda tu kan? Jadi saya merupakan antara pakar untuk sistem analis dan juga dalam requirement analysis. Kalau saya ambil requirement untuk jumpa customer, maksudnya agensi jumpa agensi atau sesiapa yang memang panggil pihak Sapura. Dan kalau Sapura hantar saya, so saya memang terror part ni ambil requirement untuk develop sistem. Di mana dari requirement ni saya memang boleh design database. Ni antara kepakaran saya. Saya suka sangat design database. Secara tak langsung ada masa beberapa sistem saya memang bertindak sebagai database administrator. Kadang-kadang juga saya juga bertindak sebagai software developer. Software developer ni kalau nama mudah, kalau tuan-puan nak faham ni macam programmer lah. Okey? Jadi ini antara pengalaman saya. Dan kadang-kadang juga jadi tester, jadi trainer. So kita kena tengok kesesuaian projek apa semua. Dan biasanya kalau sebagai sistem engineer di Sapura, kita orang pun memang ada multi-function tugasan dan kebanyakannya kami memang semua tahu dari A to Z. Dan kalau tuan-puan faham berkait dengan IT, SDLC, Software System Development Life Cycle ni, SDLC ni biasanya memang kita akan buat satu fully circle untuk setiap projek.
Jadi kalau tanya Kak Suzy, kepakaran Kak Suzy ya, memang untuk ni. Maknanya kalau orang panggil Kak Suzy, datang, okey Suzy ataupun Sapura hantar, okey Suzy, I nak you pergi this agency, ambil requirement dia untuk design database, develop sistem ke apa, sampailah kita implement, maknanya boleh. Kak Suzy memang boleh buat semua tu. Walaupun seorang diri, tak ada masalah. Okay. So tu Alhamdulillah kepakaran bidang Kak Suzy dahulu sebagai sistem engineer. Seperti Kak Comel kita beritahu tadi, ya saya terlibat dalam pelbagai agensi dalam membina sistem, especially untuk government lah. Sebab Sapura ni dia merupakan satu syarikat yang besar yang mana projek-projek dia pun selalu dapat dengan government agency. Jadi ini adalah antara agensi yang Kak Suzy terlibat, iaitu yang pertama mula-mula dulu Kak Suzy terlibat buat sistem di TUDM. TUDM ni Kak Suzy terlibat buat sistem human resource. Sebelum sekarang Hermes dah ambil take over. Kak Suzy adalah antara developer awal, pioneer yang membina dan mengumpul semua data-data dalam database, buat sistem dia semua. Itu pun hampir 10 tahun kat situ dengan projek TUDM ni dulu hampir 10 tahun. Di mana kalau Kak Suzy develop sistem ni dulu lebih kurang pada that time data tentera 44,000 tu semua dalam tangan Kak Suzy lah. Okay. Dan Kak Suzy juga buat sistem yang mana bulan depan siapa tentera nak naik pangkat tu, okey Kak Suzy develop juga sistem tu. Bermakna kita dah tahu tengok dari sistem. Jadi pegawai-pegawai nanti just masuk meeting, nampak apa sistem lagi, siapakah pegawai-pegawai yang layak untuk kenaikan pangkat untuk bulan depan. Maknanya sebab diorang ni meeting setiap bulan. Jadi kita permudahkan. Tu antaranya lah. Jadi banyak lagi sistem-sistem yang sub-sub modul yang kita develop dalam tentera ni. Antaranya juga ada yang untuk logistik dan juga engineering. Kapal terbang nak fly tu semua antara tim saya lah, tim Sapura lah yang buat. Setiap kapal terbang fly, setiap dia punya assets, dia punya sampai skru nut apa benda tu semua akan masuk dalam sistem. So kami tim saya dahulu adalah antara yang pioneer yang mengumpul semua data-data tu. Okay, data-data tu masuk sistem, develop tu semua, memang enjoy sangat lah kerja tu. Okay, so selain daripada TUDM, saya juga pernah buat sistem di PLKN, iaitu sistem penempatan pelatih. Siapa pada dalam tahun 2011, 2012, 2013 tak silap, 10, 11, 12 macam tu tak silap saya. Okay, by that time saya buat dia punya sistem untuk penempatan data pelatih. Jadi siapa yang pergi PLKN pada tahun tersebut, Kak Suzy lah tu yang pilih, yang dari sistem Kak Suzy. Okay. Dan sebagai sistem engineer juga saya terlibat dalam sistem di Eskom. Eskom ni saya buat asset readiness. Jadi very fun. Ini antara projek yang paling cepat sebab ni dalam masa 6 bulan tak silap. Dia very seronok, enjoy sebab masa tu kita pergi kat Eskom sana, kita pergi Lahad Datu. Boleh tengok askar ramai-ramai pegang senapang tu semua. Okay, masa that time kita pergi deliver, kita pergi buat training, masa tu takut jugalah, rasa macam alamak betul ke ni aku duduk kat Malaysia Okay, tapi kita selamatlah, adalah anggota yang menjaga kami semua. So buat sistem ni seronok juga, best. KPDNKK, siapa sini bekerja di KPDNKK? Saya tahu ramai bekerja di KPDNKK. Masa di KPDNKK saya antara tim yang membangunkan PIGOS, Pusat Informasi Gerakan Operasi lupa dah. Tapi PIGOS nama PIGOS yang mana itu merupakan dengan kata nama lain dia adalah CCR Room. Okay. Jadi itu antara tim Kak Suzy. Masa kat KPDNKK ni Kak Suzy antara technical team leader Jadi Kak Suzy jaga semua all the technicals punya part. Jadi memang bestnya. Okay. Sebab sekarang kita cerita dulu ni. Kak Suzy tak nak cerita pasal Mas lagi. Cerita dulu siapa Kak Suzy dulu Di UKAS. Okay. Di UKAS juga kita buat sistem. Tapi dekat UKAS ni Kak Suzy tak develop. Kak Suzy hanya
design database. Design database sebab kita hire developer luar untuk design. Jadi kita dah collect design database, kita just bagi developer luar untuk develop sistem. Tu senang sikit. Dan yang ni antara sistem yang besar juga iaitu GEN. Untuk GEN ini melibatkan hampir semua agensi untuk kerajaan sebab GEN ni di bawah MKN. Okey, di bawah MKN di mana kat bawah ni lebih kurang masa yang kat Suzuban ni ada lebih kurang 14 agensi tak silap 13-14 lebih kurang macam tu. Jadi GEN ni merupakan Government Integrated Radio Network. This is for security for kita punya government untuk network communication diorang. Jadi apa yang Kak Suzy buat kat sini? Sebenarnya Kak Suzy handle untuk asset dari segi all dia orang punya radio radio Tetra yang buat communication tu semua. Jadi Kak Zui develop that system. Lepas tu sebelum berhenti kita buat juga dia punya mobile apps untuk communicate, untuk adalah function-function dia lain. Banyaklah kerja kat situ. Dan dengan Intan Kak Zui antara buat freelance punya projek ini kita develop sistem kursus dia orang bermula dari pendaftaran sampailah keluar sijil. Habis kursus sampai keluar sijil. Dekat PDRM ni Kak Suzy buat sistem face detector. Gitu. Okey. Tak adalah tiada sangat. Kita ada team kita kan. Tapi itu adalah antara pengalaman Kak Suzy mendevelop sistem. Ianya sangat-sangat interesting, sangat-sangat happening. Kalau tanya berkait dengan emas, memang totally langsung tak ada. Sebab tu kalau masa Kak Suzy kerja dengan Sapura, walaupun Kak Suzy aktif dengan Public Gold, ianya tak ada masalah konflik of interest ke apa. Tak ada Kak Suzy tak ada bias mana-mana, tak ada. Sebab emas memang totally different dengan apa bisnes di Sapura. Tapi Kak Suzy enjoy buat dua-dua. Sebab sebenarnya hampir 10 tahun Kak Suzy juga bersama Public Gold dan juga sambil bekerja. Masih lagi part time buat part time Public Gold lebih kurang 10 tahun. Iaitu Kak Suzy mulakan belajar semua tu masih lagi dalam Sapura sebagai sistem engineer. Jadi waktu siang kita memang bekerja, buat kerja hakiki kita. Okey, kadang-kadang waktu petang, malam sikit barulah kita buat fokus untuk business Public Gold. Jadi pada masa ni Kak Suzy memang dah bina develop sikit-sikit. Saya cerita tambah lagi. Jadi itu adalah antara story Kak Suzy sebagai sistem engineer. Jadi kita Kak Suzy cerita laju lah. Nak cerita 20 tahun kan nanti ambil masa 20 jam pula. Okay. So itu sedikit sebanyak dan pengalaman Kak Suzy bekerja sebagai sistem engineer selama 20 tahun banyak memberi kelebihan, kemahiran, pengalaman Kak Suzy punya apa yang Kak Suzy jadi hari ini. Sebab di sana Kak Suzy berjumpa dengan pelbagai orang dan terutama kita terlibat dengan pelbagai agensi di mana Kak Suzy antara orang yang sentiasa ke depan maksudnya yang sentiasa ke depan, yang sentiasa berjumpa dengan pelanggan, agensi-agensi tu semua, dia punya pegawai, tak kisahlah pekerja mana-mana. Jadi itu adalah salah satu pengalaman yang mana ianya membina karakter Kak Suzy. Membina karakter Kak Suzy di mana Kak Suzy tak ada rasa malu untuk berjumpa dengan orang ramai dan Kak Suzy tak ada rasa bermasalah malu juga atau gugup untuk berbicara dengan orang ramai. Jadi Alhamdulillah itu semua membina karakter Kak Suzy sampailah hari ini. Kalau tuan-puan kenal Kak Suzy, tengok Kak Suzy boleh bercakap semua. Sebab sebelum tu kita memang dah terbiasa bercakap, bagi training, meeting dengan agensi-agensi luar. Bukan sekadar hanya internal punya meeting sahaja. Jadi itu adalah antara kisah Kak Suzy sebagai sistem engineer yang mungkin tuan-puan ada alami benda yang sama ataupun mungkin different dengan kerjaya tuan-puan. Jadi itu Kak Suzy dah tutup buku. Sebab sekarang Kak Suzy memang fokus 100% terhadap bisnes Kak Suzy dalam Public Gold. Okay, jadi sekarang Kak Suzy nak terangkan bagaimana saya bermula. Okay, bagaimana Kak Suzy bermula. Sebab Kak Suzy sebenarnya nak memberi sedikit inspirasi kepada tuan-puan supaya insyaAllah dengan kisah Kak Suzy ni tuan-puan mungkin boleh terdetik sesuatu, dapat sesuatu. Okey? InsyaAllah. Mana kita tahu kan? Okey, bagaimana saya bermula? Pada tahun 2009. Okey? Saya sebenarnya hanya bermula sebagai penyimpan emas sahaja. Masa tu saya baru kenal Public Gold sebab Public Gold didevelop, dibina pada tahun 2008.
Maknanya setahun selepas public goal wujud, Kak Suzy dah kenal public goal. Okey? Kak Suzy dah mendaftar menjadi pelanggan public goal. Sebab itu kalau tengok PG code Kak Suzy, PG 000207. Kak Suzy merupakan antara pelanggan yang ke-207 dalam public goal. Sekarang hari ini berapa PG code? Dah 640,000 kan? Jadi tak kisah tuan-puan baru kenal ke, lama kenal ke, tindakan tuan-puan tu adalah yang menentukan untuk tuan-puan punya masa depan. Okey, kenal awal tak buat tindakan apa-apa tak guna juga. Tapi kalau tuan-puan baru kenal hari ni tapi tuan-puan terus membuat tindakan, insya-Allah 3 tahun, 5 tahun atau 10 tahun akan datang, tuan-puan akan different. Tuan-puan akan lain lagi daripada 3 tahun yang lepas, insya-Allah. Okey, 5 tahun yang lepas. Jadi ingat, tindakan kita tu yang penting. Make sure tindakan kita tu tindakan yang bijak lah. Jadi Alhamdulillah Kak Suzy rasa Kak Suzy mengambil tindakan menjadi penyimpan emas dengan public goal pada tahun 2009 ni adalah satu tindakan yang bijak yang pernah Kak Suzy lakukan. Okey? Tapi sebab Kak Suzy ni tak ada basic untuk bisnes. Kak Suzy tak faham. Yelah, kita tadi sistem engineer kan. Okey, kita memang tak ada basic untuk bisnes. Kak Suzy memang tak pandai berbisnes. Okey, jadi sepanjang 2009 sampai 2015 tu, okey, Kak Suzy hanya lebih kepada penyimpan emas sendiri saja. Dalam tempoh tu sebenarnya Kak Suzy menjadi penyimpan emas yang mana Kak Suzy membina Kak Suzy punya pengalaman. 2009 sampai 2015, lebih kurang 6 tahun, Kak Suzy mempunyai banyak sangat pengalaman tentang emas sebenarnya. Pejam celik, 6 tahun. Okey? 6 tahun. Walaupun masa tu dah jadi dealer juga, tapi dia bukan dealer yang aktif betul-betul lah. Kak Suzy hanya on off sahaja. Sebab kita tak pandai, kita tak tahu, kita tengok orang lain buat tapi kita cuba buat tapi tak pandai. Okey. Sampailah 2016, okey? Masa tu mentor kita, Atuk Sofia kita datang jumpa balik Kak Suzy, dijumpa dan juga Mr. Kenneth. Saya ingat lagi masa tu saya buat projek dengan KPDN KK tu. Okey, 2016. Okey, mereka datang jumpa saya. Mereka ceritakan balik apa public goal, perancangan public goal. Okey, untuk masa depan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan datang. Apakah perancangan public goal tu? Jadi, Kak Suzy berminat. Okey, Kak Suzy berminat dan Kak Suzy rasa amat tertarik. Tertarik, menarik. Semualah ada. Yang mana Kak Suzy bermula pada tahun 2016 tu, Kak Suzy terus ambil decision untuk bergerak aktif sebagai dealer public goal. Untuk bergerak aktif sebagai PGBO. Bermula pada tahun 2016 ni Kak Suzy dah belajar. Kak Suzy fokus untuk belajar, hadiri kelas NDO, JLT, BWM setiap minggu tuan-puan. Okey, JLT tu hampir setiap bulan. Dalam tempoh 3 tahun tu rasanya hampir 10 JLT Kak Suzy join. Termasuk yang pergi bayar sendiri, yang jadi komiti juga, yang dapat jemputan pun sama. Jadi banyak. Maksudnya Kak Suzy sedang membina mindset Kak Suzy. Dari 2016 ni, okey, Kak Suzy dah membina mindset sebagai dealer yang aktif, sebagai pendidik emas, sebagai penyimpan emas dan juga sebagai tokai emas. Masa ni kita tak rasa lagi kita tokai emas tapi Kak Suzy dah sedang membina Kak Suzy punya mindset. Walaupun tempoh masa ni Kak Suzy masih bekerja, tapi masa tu memang agak busy sikit lah, agak pack masa sebab kita kena bahagikan tugas siang untuk kerja hakiki di Sapura, malam untuk bisnes. Sebab masa ni Kak Suzy part time. Okey, part time. Jadi Kak Suzy kena betul-betul bahagikan tugas. Ingat, kita ada PG1S. Kak Suzy follow PG1S tu. Kak Suzy ikut. Sebab itu selalu Atuk Supaya kita cakap, tuan-puan kena hadiri kelas PG1S. Kena faham PG1S. Jangan skip. Kena ikut PG1S. Sebab melalui PG1S tu, okey, tuan-puan sedang membina mindset yang betul terhadap bisnes tuan-puan. Tuan-puan sedang membina mindset yang betul ke atas diri tuan-puan. Dan tuan-puan sedang membina mindset yang betul di platform yang betul.
Tuan-puan membina network tuan-puan, tuan-puan membina bisnes tuan-puan di platform yang betul iaitu di Public Gold. Okey? Jadi Kak Suzy dengar, Kak Suzy buat. Apa mentor kita cakap, Kak Suzy ikut, Kak Suzy buat. Mentor saya bukan sekadar Cik Syukur, okey? Cikgu saya juga, mentor saya juga adalah Cik Zul, Mama Aziza dan juga of course lah kita punya founder, okey? Founder iaitu Datuk Wira Louis Eng. Terima kasih Datuk kerana menyediakan platform Public Gold ni yang sangat-sangat bagus. Di mana insya-Allah tidak mustahil 10 tahun akan datang Datuk boleh berjaya menghasilkan 1 million millionaires. Bagaimana untuk kita dapat salah seorang menjadi 1 million millionaires tu? Okey, dengar perkongsian Kak Suzy sampai habis Okey, dengar balik. Okey, jom kita patah balik kisah Kak Suzy. Okey, 2019. Okey, dah 2016, 2017, 2018. Kak Suzy berjaya membina mindset Kak Suzy. Okey, dah yakin, dah ada ilmu emas sikit, dah ada ilmu tentang bisnes, dah ada ilmu tentang seorang pendidik. Jadi pada tahun 2019, Kak Suzy beranikan diri buat video di YouTube. Yang Kak Suzy namakan channel Kak Suzy tu adalah Suzy is a Channel. Masa tu takut-takut juga nak buat. Macam tak berani. Siapalah nak tengok Kak Suzy ni cerita kan. Tapi tak apa. Kita buat sahaja. Sebab masa tu Kak Suzy rasa kita buat sahaja. Mudah untuk Kak Suzy bagi rujukan kepada sesiapa customer baru untuk mengenali Public Gold, untuk tahu tentang ilmu emas. Jadi mereka boleh buat rujukan. Jadi Kak Suzy beranikan diri buat YouTube. Kak Suzy tak tahu pun tuan-puan, YouTube Kak Suzy akan ada satu video yang viral. Bila video viral tu tahun 2020. Nampak tak dari tempoh 2019 klik je YouTube Kak Suzy. Hanya beberapa orang sahaja yang follow. Jadi keluarga sendiri, suami dengan anak of course lah, follower yang tega Okey. Lepas tu saudara mara, adik-beradik semua kena paksa follow. Okey, sebab kita nak nampak ramai kan subscriber kan. Tapi Kak Suzy konsisten, terus buat walaupun short-short sendiri, tapi Kak Suzy yakin ilmu yang Kak Suzy terangkan tu insya-Allah betul. Sebab apa ilmu yang Kak Suzy terangkan tu adalah berdasarkan dari pengalaman sendiri. Dari apa yang Kak Suzy belajar, apa yang Kak Suzy baca, apa yang mentor Kak Suzy ajar, apa yang mentor Kak Suzy didik. Jadi Kak Suzy kongsikan dengan orang ramai. Sebab ada satu ketika Kak Suzy nampak sebenarnya rakyat Malaysia terutamanya mereka kurang bijak tentang simpanan emas. Jangan terasa hati, sabar. Kak Suzy cakap tu sebab berdasarkan analisis juga. Sebab kalau kita baca paper ke apa semua kan, kadang-kadang pelik tengok, kenapa orang ni beli emas, time harga memuncak naik tu semua pergi serbu kedai emas. Okey, serbu kedai emas sampai kedai emas tu habis emas dia. Tak boleh ke serbu kedai emas pada masa harga tinggi? Okey, bukan tak boleh serbu, boleh. Tapi kalau tuan-puan ada ilmu tentang emas, tuan-puan boleh beli emas setiap hari. Tak payah nak tunggu harga dah naik ke muncak tu baru pergi beli emas. Nampak? That is the power of ilmu. Sebab itu Kak Suzy buat video. Buat video di YouTube Kak Suzy supaya Kak Suzy boleh kongsikan ilmu tentang emas yang betul. Supaya orang ramai dapat menyimpan emas kalau tak boleh setiap hari, sekurang-kurangnya sebulan sekali. Lidah macam, wow, simpan emas sebulan sekali. Percayalah. Kalau dulu kita rasa, kayanya orang ni simpan emas sebulan sekali. Sekarang kita rasa sebulan sekali tu macam dah biasa. Nampak tak? Kalau kita jumpa orang simpan hari-hari tu, sebenarnya dari 2017, 2016 ni dah ada orang simpan emas hari-hari tuan-puan. Itu nanti tengok video Kak Suzy antara yang terlatest Kak Suzy pernah ada kongsikan Okey. So, sekarang apabila orang ramai dah bijak pandai dalam menyimpan, kita akan lebih menyimpan emas daripada kita nak simpan duit kertas. Nampak? Macam kakak comel kita tadi. Dia bertemu dengan saya punya YouTube dan dia terus ambil tindakan untuk menyimpan emas. Alhamdulillah, dari dia rasa tak sangka boleh bayar zakat sampai dah boleh bayar zakat. Tak pernah dulu bayar zakat tapi bila simpan emas dia dah jadi tamak.
Oh, dia jadi makcik kaya, kakak comel kaya. Ya tak? Kita punya moderator. Okey, sampai bayar zakat. Okey, bayar zakat ni berapa tuan-puan? 85 gram. Ambil kalkulator, kira harga hari ni RM271. Kak Suzy tak nak kira. Okey, jadi 2020 ada video Kak Suzy viral. Dan Alhamdulillah dalam tahun 2020, bisnes Kak Suzy melonjak naik. Alhamdulillah Kak Suzy achieve pelbagai target dan dapat pelbagai award dari Public Gold. Yang itu semua Kak Suzy tak sangka rezeki tu datang. Okey, dan pada tahun 2020, Kak Suzy tanpa ragu berhenti kerja sebagai sistem engineer. Iaitu last date Kak Suzy adalah 8 Oktober 2020. Jadi lepas dah berhenti, Kak Suzy fokus Public Gold 100%. Kita dah tak toleh ke belakang lagi dah. Kita dah tak nak toleh ke belakang lagi. Jadi itulah detik permulaan Kak Suzy fokus membina kerjaya Kak Suzy, membina bisnes Kak Suzy dengan Public Gold. Kenapa? Okey. Kerana 2021 ni Kak Suzy berjaya membina bisnes emas Kak Suzy yang mana kini hampir ada 10,000 orang di bawah network Kak Suzy. Alhamdulillah. Okey, Kak Suzy rekrut dealer-dealer anda bawa Kak Suzy. Kak Suzy ajar mereka pandai-pandai. Okey? Dapat side income, dapat income part time tu bukan hanya Kak Suzy seorang dah sekarang. Dealer-dealer di bawah Kak Suzy juga menjana income 4 angka. 5 angka insyaAllah coming soon. Okey, 3 angka tu memang ramai lah. Okey, tiap-tiap bulan. Tuan-puan, kalau tuan-puan dapat RM100 ekstra satu bulan, tuan-puan happy tak? Cuba jawab dalam komen. Happy tak dapat duit ekstra RM100 setiap bulan? Tiba-tiba ada orang bagi, ada duit lah ekstra dari gaji kita setiap bulan RM100. Saya yakin semua happy kan? Betul tak? Happy tak? Tak ada komen lagi. Okey, mungkin lambat sikit Okey, happy tak? Okey, kalau dah dapat RM100 tu happy tuan-puan. Kalau dapat RM1,000, RM2,000, RM3,000, RM8,000, bagaimana tuan-puan? Okey, jadi dengan bisnes Public Gold ni, Kak Suzy bukan hanya membina kerjaya Kak Suzy sahaja. Okey, Kak Suzy juga turut membantu dealer-dealer yang mana ingin menjana pendapatan dengan Public Gold. Kita akan bantu. Sebab Public Gold merupakan satu platform bisnes yang mana dia bukan MLM tuan-puan. Okey, ianya bersifat consumer merchant. Okey, di mana pihak Public Gold berkongsi profit sharing dengan semua dia punya dealer. Bukan pelanggan dealer. Nak jadi nak menjana income dengan Public Gold kena jadi dealer. Okey? Kalau jadi customer sahaja hanya boleh menjana pendapatan di PG Mall sahaja, tak boleh sepenuhnya. Tapi kalau kita nak full untuk menjana pendapatan di Public Gold, kena jadi dealer. Dengar cakap Kak Suzy ni. Kena jadi dealer. Kalau tuan-puan masih ragu-ragu lagi nak jadi dealer, contact introducer masing-masing, tanya apa kelebihan dealer. Okey, apakah yang akan kita dapat kalau kita jadi dealer? Okey. Nanti Kak Suzy akan terangkan. Jadi, kalau tuan-puan nak membina pendapatan, menjana pendapatan pasif, tuan-puan kena jadi dealer Public Gold. Secara tak langsung, apabila tuan-puan menjadi dealer Public Gold, tuan-puan adalah seorang toket emas. Tak ada emas pun macam mana boleh jadi toket? Kan kita profit sharing. Public Gold memberi profit sharing dari keuntungan Public Gold tu kepada semua dealer-dealer dia. Maknanya dealer ni kalau dia kerja lebih, dia akan dapat lebih. Okey? Network dia besar, dia akan dapat besar. Okey? Customer dia ramai, dia akan dapat banyak. Okey? Rajin kerja, rajin educate orang, rajin recruit orang, rajin didik orang tentang simpanan emas, insya-Allah income dia akan grow. Tapi kalau tuan-puan sekadar duduk rumah, goyang kaki, tengok TV je tanpa buat apa-apa, macam mana rezeki nak masuk tuan-puan? Okey? Rezeki nak masuk ni pun kita kena adalah buat kerja kita, tindakan kita. Tapi tindakan kita ni kita kena rancang, kita kena plan. Sebab itu kalau tuan-puan menjadi dealer Public Gold, tengok ni masa ni. Okey, kita ada banyak kelas-kelas training untuk tuan-puan belajar.
Dulu sebelum tahun 2016 ni, antara 2009 ke 2015, kenapa Kak Suzy tak aktif? Sebab Public Gold dia punya cara adalah siapa jadi dealer pandai-pandai sendiri buat bisnes. Okey? Itu pada tahun sebelum 2016. Okey, tetapi bermula pada tahun 2016, Public Gold dah develop satu sistem yang dinamakan itu PG1S, PG1 system, di mana PG1 system ni adalah untuk latihan dealer-dealer. Dealer-dealer akan ikut di PG1 system ni dan insya-Allah ni menjana pendapatan 5 angka sebulan, 6 angka sebulan, insya-Allah tuan-puan akan dapat. Okey, jadi inilah the beauty of menjadi toket emas di Public Gold. Tuan-puan tak perlu nak buka kedai emas, simpan stok, tak payah. Semua 18 branch Public Gold yang kita ada sekarang itu adalah branch kita. Kita boleh minta semua customer kita pergi mana-mana branch yang berhampiran dengan mereka. Okey? Cara nak hantar emas pun sekarang sangat-sangat mudah. Bukan hanya pergi ke branch sahaja. Tak payah dah. Okey? Kita boleh mohon pos. Pos yang secara berinsurans. InsyaAllah tuan-puan akan dapat semua emas tuan-puan. Okey? Alhamdulillah. Jadi, Public Gold ni sentiasa improve. Bisnes apa yang lagi mudah macam ni tuan-puan? Okey? Kak Suzy ni sejak 2020 ni, Oktober sampai 2021 sekarang dah setahun 1 bulan ni. Okey, duduk rumah saja. Okey? Tapi Kak Suzy buat sale berjuta-juta tuan-puan. Okey? Nampak? Berjuta-juta hanya duduk kat rumah. Tak jumpa orang ke? Ya, jawapannya tak. Kadang-kadang je pergi jumpa. Tu pun tengok mood. Ataupun kalau mana dekat, ada customer yang memang nak jumpa sangat. Okey, baru saya pergi. Tu pun area KL. Okey? Tak adanya nak pergi jauh-jauh. Negeri Perak ke, Kelantan ke, Johor, Sabah, Sarawak. Tak ada tuan-puan. Customer Kak Suzy, okey, sampai kat Tokyo sana. Yang hari tu dari Belanda pun Kak Suzy dah serve dia sampai jadi master dealer, sekarang dah balik Malaysia. Okey, dia juga antara master dealer yang aktif yang menjadi master dealer ketika di Belanda. Macam mana Kak Suzy educate tu? Semuanya secara online tuan-puan. Sebab itu Kak Suzy cakap atas diri tuan-puan. Apa tuan-puan nak buat? Apa tuan-puan nak jadi? Apa tuan-puan nak dalam hidup tuan-puan? Kena fikir yang tu. Okey? Yang tu Kak Suzy tak boleh nak jawab. Kalau tanya Kak Suzy, apa yang Kak Suzy nak, Kak Suzy ada jawapan. Apa yang Kak Suzy nak buat, Kak Suzy ada jawapan. Okey? Apa yang Kak Suzy nak dapat, nak miliki, Kak Suzy pun ada jawapan. Itu adalah diri Kak Suzy sendiri. Tapi diri tuan-puan, kena tanya diri tuan-puan. Okey, seterusnya. Okey. Kenapa saya bersara awal? Okey. So sebelum tu Kak Suzy nak tengok ada komen-komen tak? Ya, Halimatul Sa'diah, alhamdulillah. Puan Halimatul Sa'diah merupakan dealer antara master dealer saya yang dia menjadi master dealer ketika di Belanda. Tuan-puan tak pernah balik Malaysia. Pelanggan dia hampir 100% adalah dari Malaysia. Okey. Jadi sebab tadi dia off. Okey, sekiranya tuan-puan ada apa-apa soalan, jadi nanti saya boleh jawab. Okey, so kenapa saya bersara awal? Ni mesti tuan-puan nak tanya kan, kenapa saya ni bersara awal? Okey, elok-elok dah kerja, dah jadi sistem engineer, bersara awal. Tadi Kak Yah Comel kita beritahu di Sapura saya gaji 5 angka. Sebenarnya tak sampai 5 angka, saya masih 4 angka je lagi dekat Sapura. Kan hari tu ada keluar paper engineer engineer dekat Malaysia ni miskin. Nampak tu. Okey, engineer kat Malaysia ni gaji tak besar. Okey? Tapi sebab Kak Suzy enjoy dengan kerja, Kak Suzy tak kisah pasal gaji sebab kita lebih seronok buat kerja, jadi kita tak kisah sangat dengan gaji, kita dapat tu apa yang ada, alhamdulillah. Okey, tapi selepas Kak Suzy buat bisnes Public Gold, okey, boleh Kak Suzy katakan setiap bulan adalah bonus Sapura. Dengar tak? Setiap bulan adalah bonus Sapura. Okay, best tak best? Itulah yang saya rasa tuan-puan. Macam mana Kak Suzy tak nak berhenti kerja? Okay, tapi itu bukan the big point dia. Big point dia adalah yang pertama, kenapa saya berhenti kerja awal ni adalah impian saya memang nak berhenti kerja pada usia 40 tahun.
Bila saya dah faham tahun 2016 tu, 2017 saya dah start letak impian saya nak berhenti kerja pada usia 40 tahun. Kalau ikutkan pada usia 40 tahun ni pada tahun 2019 tua dah Kak Suzy ni sebenarnya. Okey. 2019 tu umur saya 40 tahun. Tapi pada 2019 saya tak ambil langkah lagi untuk berhenti kerja sebab that time alhamdulillah saya pun dapat pergi haji. Jadi husband kata hold dulu, kita selesaikan haji tu semua dan balik haji Ogos. Lepas tu kita pula COVID krisis COVID Mac 2020. Masa tu ikutkan bulan 5 nak submit dah bulan 5 sebab Kak Suzy nak submit betul-betul sama date Kak Suzy masuk kerja sebenarnya, iaitu 2 hari bulan 5 2000. Tapi sebab COVID dia macam hold dulu. Sebab dia dah COVID kita tak tahu apa jadi Jadi hold dulu. Masih lagi masa tu kerja dari rumah. So sampailah bulan 7 tu dia dah rasa macam tak boleh jadi. Kena tender dan 3 bulan Kak Suzy punya tempoh untuk berhenti. Oktober adalah last date Kak Suzy. Jadi Kak Suzy tak ambil masa panjang selepas Kak Suzy decide dan alhamdulillah Allah bagi ruang, peluang dan juga jalan untuk Kak Suzy berhenti. Jadi tak payah nak fikir lagi, tak payah lagi nak bertangguh. Sebab impian Kak Suzy nak berhenti 40 tahun, Allah tak bagi tepat pada umur 40 tahun, tapi pada umur 41 tahun. Jadi Alhamdulillah pada umur 41 tahun Kak Suzy dah berhenti kerja, dah bersara awal. Apa bestnya bersara awal ni? Best lah tuan-puan. Tuan-puan masih lagi kuat, masih lagi bertenaga, masih lagi boleh enjoy life ni. InsyaAllah. Jadi tuan-puan tak terikat dengan office 8 to 5. Bayangkanlah Kak Suzy dulu office di Wangsa Maju. Kak Suzy duduk di Bangi. Nak pergi kerja ambil masa lebih kurang 40 minit. Itu kalau tak jam. Sebab kilometer lebih kurang 40 kilometer juga dari Bangi ke office. Lepas tu kalau jam 1 jam setengah. Kalau petang-petang balik tu jam 2 jam tu normal. Biasa tuan-puan. Balik pukul 5.30 sampai rumah 7.30. Maghrib azan tu memang selalu dalam kereta. Kadang-kadang kalau jam teruk sangat, memang berhenti dekat R&R ke atau stesen minyak mana-mana, solat dulu tuan-puan. Okay? Jadi Kak Suzy dah nak freedom dari semua tu. Kak Suzy dah tak nak. Kak Suzy memang decide nak berhenti kerja pada usia 40 tahun. Tetapi bila dah nak kerja, nak berhenti kerja umur 40 tahun, Kak Suzy ni nak buat apa? Sebab tu start tahun 2016 Kak Suzy dah mula membina pasak Kak Suzy punya income lain selain daripada kerja di Sapura. Kak Suzy dah pasak, Kak Suzy dah bina base Kak Suzy di Public Gold untuk Kak Suzy sediakan passive income Kak Suzy. Maknanya persediaan passive income Kak Suzy dah ada. Nampak? Nak berhenti 40 tahun, passive income kena ada. Sebab Kak Suzy dah tahu apa yang Kak Suzy nak buat lepas berhenti kerja. Jangan kita berhenti sembrono sahaja. Okey, minggu depan rasa nak berhentilah. Lainlah kalau tuan-puan ni memang betul-betul kaya, dah banyak duit. Okeylah, okey. Kak Suzy ni tak adalah nak kaya, hutang pun masih ada lagi. Tapi Kak Suzy dah bina persediaan passive income Kak Suzy di Public Gold. Jadi bermakna dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Kak Suzy dah 5 tahun Kak Suzy dah bina basic Kak Suzy. Base Kak Suzy. Okay. Jadi tuan-puan kalau ada decision, keputusan rasa nak berhenti, nak bersara, boleh buat persiapan pada hari ini. Tuan-puan kena fikir 3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, tuan-puan nak jadi apa? Okay. Dan bila kita dah berhenti kerja ni, okay, Kak Suzy nak time freedom and money freedom. Time freedom ni of course lah yang Kak Suzy cerita tadi, jalan jam tadi. Okay, jalan jam, nak pergi kerja, jam. Balik kerja, jam. Kalau dah jam sampai office lambat, nanti bonus kena potong tuan-puan. Okey? Jadi, bonus kena potong, increment kena potong. Nampak? Sebab asyik datang lambat je. Okey?
So, Kak Suzy tak nak lagi stres-stres dengan tu. Duduk rumah, syok, happy. Anytime Kak Suzy nak pergi keluar ke, nak jumpa pelanggan ke, nak pergi branch Public Gold, dah buat appointment pukul 3 petang boleh, pukul 10 pagi boleh, 11 pagi boleh. Tak ada masalah. Kalau dulu nak pergi branch Public Gold, Kak Suzy mesti kena pergi dalam waktu tengah hari. Ataupun petang, janji dengan staff, okey, boleh tak dalam dekat-dekat pukul 6 saya sampai nanti. Janji dengan staff Ampang lah selalu. Okey? So staff Ampang kata, okay, no problem Kak Suzy, kami ada stay sampai pukul 7 kadang-kadang. Kadang-kadang saya pun sampai lambat sebab jam. Walaupun jarak antara Wang Semaju ke Ampang, buatnya jalan jam, nak turun Duke tu Ingat nak turun Duke, siapa guna MRR tu, nak turun Duke dari Setiawangsa tu. Tengok macam mana jam dia macam mana. Okay, bersesak kadang-kadang atas tu saja 1 jam. Okay, ini kisah benar tuan-puan, itu dah biasa. Saya dulu kalau dalam kereta tu memang macam-macam konsert lah saya buat Okay, so itu kisah saya membesar dalam kereta lama. Satu hari hampir 3-4 jam hidup saya dalam kereta So Kak Suzy nak ni, time freedom and money freedom. Okay, walaupun sekarang Kak Suzy betul-betul bukan lagi money freedom, tapi sekarang Kak Suzy sedang membina ke arah ini. Jadi tuan-puan kena fikir money freedom yang macam mana tuan-puan nak. Okay, time freedom yang macam mana tuan-puan nak. Semua orang boleh bercakap time freedom, money freedom, tapi yang macam mana? Cuba spesifik sikit. Okay, macam Kak Suzy time freedom yang Kak Suzy buat sekarang. Okay, anytime Kak Suzy boleh nak jumpa orang, Kak Suzy boleh keluar bila-bila masa. Kalau tiba-tiba orang minta tolong ke apa, adik-beradik ke saudara mara ke, tak ada masalah. Kak Suzy boleh, okay, I'm free now. Kalau rakan-rakan dealer nak meeting ke apa, Kak Suzy free tak sekarang? Okay, I'm free now. Customer call Kak Suzy lama-lama pun tak ada masalah. Sebab Kak Suzy free. Okay, full time masa Kak Suzy dengan bisnes sahaja. Kak Suzy tak ada rasa bersalah kalau jawab telefon dulu, kalau masih kerja Sapura kan. Kalau orang tanya pasal Public Gold, rasa macam ya Allah bersalahnya gunakan waktu kerja kadang-kadang cakap customer, okay boleh tak saya call balik pada pukul 1 suku nanti. Ataupun 1:30. Okay, Kak Suzy bajet dah makan dah siap apa, call balik customer. Okay, nampak? Jadi alhamdulillah kita ada penonton dari Singapura Cik Dino. Terima kasih kerana menonton. Cik Zai Zuli pun sama dari Singapura. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey. So, jadi inilah yang Kak Suzy nak. Inilah apa yang antara 3 impian Kak Suzy antara sebab Kak Suzy banyak impian banyak impian list impian kita. Jadi ini antara impian yang besar yang mana Kak Suzy membuat decision untuk bersara awal. Jadi Okey, alhamdulillah kita dah mendengar pengalaman perjalanan Kak Suzy. Saya dengar suara saya berdouble. Okey, kita dah dengar perkongsian daripada Kak Suzy macam mana beliau berkongsi pengalaman beliau di Sapura selama 20 tahun. Dan dari perkongsian beliau tadi ni, kita nampak Kak Suzy ni bukan calang-calang orang memang sangat-sangat expert dalam development sistem. Dan pada tahun 2019 beliau bermula dengan simpanan emas dan hasil beliau fokus dan terus fokus dengan Public Gold untuk mendidik rakyat Malaysia khususnya tentang betapa pentingnya kita menyimpan emas dengan ilmu. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 siapa sangka pada masa itu satu video Kak Suzy meletup ke Bambang. Dan hasil dari itu beliau dikenali dan dapat mendidik ramai rakyat Malaysia betapa pentingnya simpanan emas. Dan saya lah juga merupakan salah seorang anak didik Kak Suzy Issa. Kak Suzy Issa PG code dia 207, saya 235,000, jauh tu. Tapi itu bukan satu penghalang bukan satu penghalang untuk saya. InsyaAllah pada suatu masa nanti saya juga berimpian untuk berada seperti yang Kak Suzy sekarang.
Yang penting mulakan langkah pertama anda sekarang. Jangan tunggu lama-lama ya. Di Public Goal banyak peluang yang disediakan untuk anda menjana pendapatan. Walaupun saya sekarang ni seorang suri rumah, tak ada income aktif seperti dulu, tapi dengan Public Go, alhamdulillah saya masih lagi ada income walaupun taklah sebesar macam Kak Suzy, tapi saya syukur, alhamdulillah saya syukur. Sebab apabila kita bersyukur walaupun sikit, rezeki Allah itu sentiasa ada, alhamdulillah. Dan yang paling menarik perkongsian Kak Suzy tadi, antara impian beliau pada usia 40 tahun beliau hendak berhenti kerja. Persamaan itu ada bersama saya. Ada. Pada 40 tahun memang saya nak berhenti kerja. Sebab apa? Sebab niat saya, nawaitu saya pada usia 40, saya tak nak dah berkata kejar harta dunia. Saya tak nak. Saya nak fokus pada untuk mengejar akhirat. Sebab saya yakin apabila kita kejar akhirat, nikmat dunia akan datang bersama dengan kita. Kalau kita kejar dunia sahaja, akhirat akan tinggal. Yang tu tuan-puan kena pegang. Dan Kak Suzy target 40, 41 Allah izinkan dia berhenti kerja, tapi saya awal sedikit. Bukan awal sedikit, memang awal sangat. Pada usia 36 tahun saya dah berhenti kerja. Subhanallah. Dan saya sebenarnya bersyukur, dan saya tak sangka pun Allah permudahkan saya bertemu dengan Kak Suzy, dengan simpanan emas. Saya berjaya dapat kumpul gram, 85 gram, dan sekarang ni insyaAllah dah lebih. Tahun depan saya dapat bayar zakat walaupun saya seorang suri rumah. Tuan-puan, dengan Public Goal ni anda boleh buat belian emas pada bila-bila masa. Tak semestinya dengan orang kata yelah suri rumah income daripada mana kan, mestilah ada income daripada suami saya, siapa lagi nak bagi income ke saya. Tapi dengan Public Goal anda boleh simpan emas dengan RM100 sahaja. Murah kan? Tak mestinya anda kena perlukan duit belanja, perlu ada pendapatan beribu-ribu baru boleh simpan emas. Tak tuan-puan. Dan sekarang kenapa saya brandingkan saya dengan Kak Comel? Sebab apa? Sebab sekarang ni saya dah dapat time freedom. Suri rumah, time freedom macam Kak Suzy. Tak adalah terikat dengan time office hour 8 hingga 5 jam dulu, tak ada. Saya dulu kerja saya memang stres. Sampaikan sahabat-sahabat rakan pejabat saya cakap, Kak, boleh tak muka tu senyum? Saya memang susah nak senyum waktu kerja dulu sebab saya memang fokus di komputer tenung. Saya tenung komputer ni sampai nak tembus sebab saya fokus. Tapi bila saya dah full time jadi suri rumah, fokus dalam membimbing masyarakat, berkongsi ilmu pasar emas, saya happy. Alhamdulillah. Okey, seterusnya saya nak serahkan kembali kepada Kak Suzy Isra untuk perkongsian yang seterusnya. Dipersilakan Kak Suzy. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Moderator kita, Kak Comel kita. Okey, alhamdulillah. Alright. Jadi tadi sesi saya tak habis lagi. Saja suruh minta Kak Comel kita masuk sekejap. Sebab dia ada nak bagi sedikit point kepada tuan-puan. Jadi di sini kita boleh nampak kita boleh bersara awal. Nampak? Kak Comel kita dia dah bersara awal lagi dari saya, iaitu 36 tahun. Alhamdulillah. Jadi tuan-puan pun semua boleh berfikir lepas ni bila tuan-puan nak bersara. Okay, kejap, saya ada nak kongsikan slide lagi Okay. Kita sambung balik sesi kita. Lama. Okay. Saya nak tuan-puan berfikir. Okay. Bagi sesiapa yang bekerja.
bagi sesiapa yang bekerja, jika tuan-puan masih bekerja sekarang, tak kisahlah kerja apa? Kerja swasta ke atau kerja government. Ingat, akan tiba waktu kita akan berhenti kerja, tuan-puan. Tuan-puan tidak boleh menidakkan tu. Sama ada kita berhenti kerja ketika kita memang masih hidup, okey? Ataupun kita dah mati. Okey? Kenapa saya sentuh mati ni amboi Kak Suzy? Ingat, mati tu kita kena ingat selalu, okey? Tapi kita akan berhenti kerja. Tuan-puan kena fikir. Cuma apa yang kita tak tahu bila kita akan berhenti kerja. Kan? Okay, jadi saya nak tuan-puan berfikir sejenak. Kalau tuan-puan masih kerja swasta ataupun kerja government, akan tiba waktu kita berhenti kerja. Di mana first question yang tuan-puan kena tanya pada diri tuan-puan. Jangan tanya Kak Suzy. Okay? Tuan-puan kena tanya pada diri tuan-puan sendiri, bila akan berhenti? Cuba congak. Okey, congak. Nak umur 55 tahun berhenti. Okey, kalau 55 tahun, sekarang umur 40 tahun, maknanya ada 15 tahun lagi kerja. Ui, lama lagi. Seronok lagi ni. Okey, tak payah fikir lagi lah. Pak berhenti kerja. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Kalau tuan-puan umur 46 tahun, nak bersara 55. Ui, 9 tahun lagi kerja. 9 tahun. Masa yang panjang lagi. Okey? Fikirkan. Kalau nak bersara 55. Kalau rasa dah nak 60 tahun lagi nak bersara, umur 60 tahun, kerja government ataupun swasta pun sama, 60 tahun untuk bersara, boleh bekerja sampai 60 tahun, jadi tuan-puan decide, tuan-puan nak berhenti pada umur berapa. Kalau 55 rasa masih lagi gagah pegang steering kereta, meredah jam, terutama kalau area KL lah, KL Selangor ni memang kena berbaik dengan jam, okey? Jam tu makanan kita. Okay? So, kalau rasa larat lagi, okay. Teruskan nak rancang untuk berhenti kerja pada usia 55 tahun. Kalau bagi sesiapa yang rancang untuk bekerja pada usia 60 tahun. 60 tahun. Kalau naik motor, tuan-puan. Bayangkan tuan-puan umur 60 tahun, tuan-puan naik motor. 59 tahun naik motor. Kerja pun pergi penat-penat dah apa semua naik motor. Tuan-puan fikir. Tuan-puan decide bila tuan-puan nak berhenti. Bukan saya yang decide. Okay? Alright. Okay, bila dah decide ni kita nak berhenti kerja, kita kena tengok, kita kena kira, kita kena tahu berapa banyak hutang yang kita ada. Hutang apa ni? Hutang lah. Hutang tuan-puan kalau beli kereta, beli motor ke buat installment kan. Ataupun beli rumah. Biasanya kereta dengan rumah lah orang yang terikat lama Especially juga rumah. Rumah buat loan biasanya dalam tempoh 25 tahun, 30 tahun. Okey? Jadi ianya satu tempoh yang masa yang lama. Jadi kena check balik berapa hutang kita ada. Sebab jangan saja-saja je, hari ni dengan perkongsian Kak Suzy ajak kita berhenti kerja. Jom kita berhenti. No tuan-puan, janganlah berhenti sembrono macam tu. Okey? Tuan-puan kena buat perancangan, buat decision, plan betul-betul. Nak berhenti kerja tu berapa tahun? 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Macam yang Kak Suzy cakap tadi, bila nak plan berhenti? Kalau betul pada usia 55 tahun, masih kerja lagi 9 tahun ataupun masih kerja lagi 15 tahun, jadi tuan-puan ada masa yang panjang untuk bina side income. Okey? Side income sebelum tuan-puan berhenti nanti. Nampak? Jadi lepas tu juga, bila kita dah berhenti kerja nanti, tuan-puan kena fikir dari mana sumber perbelanjaan kita nanti. Ingat, bila kita dah berhenti kerja, kita dah tak ada gaji tuan-puan. Dah tak ada gaji bulanan. Kalau yang macam saya dulu kerja Sapura, bulanan setiap 24 hari bulan gaji akan masuk. Wow, seronoknya. Okey, so saya tahu 24 hari bulan saya akan ada duit. Okey, tapi lepas kita dah berhenti kerja, tak ada dah gaji dari Sapura tu tuan-puan. Sama juga macam tuan-puan. Kalau kerja company ABC, okey, sama juga dah tak ada lagi dah gaji dari company tu. Kalau kerja kerajaan, tak ada dah juga gaji dari tempat kerajaan kita tu. Sebanyak mana yang kita dapat dahulu, kita takkan dapat lagi selepas kita berhenti. Jadi kita kena tahu dari mana sumber perbelanjaan kita.
Okay, bagi yang mana dah kerja government, okay, mereka akan berasa, alah saya dah kerja 30 tahun, nanti saya ada duit pencen. Okay, pencen separuh gaji saya. Okay, kalau itu tuan-puan rasa sumber tuan-puan. Okay, tak ada masalah. Bagi yang pekerja swasta, aku ada KWSP, nanti aku keluarkanlah sikit-sikit sebab 55 tahun, 50 tahun kan dah boleh keluar duit KWSP. Okay, nanti tiap-tiap bulan ambillah sikit-sikit. Okay, kalau tuan-puan decide macam tu, tak ada masalah. Kak Suzy tak marah pun. Itu adalah perancangan tuan-puan. Cuma hari ni Kak Suzy nak tuan-puan berfikir sahaja. Biar berfikir lain sikit. Di luar kotak sikit. Jangan kita fikirkan kita nak gunakan duit yang kita ada. Apa kata kalau kita fikirkan kita tambah duit baru daripada jumlah duit yang kita ada? Boleh tak fikir macam tu? Kita tambah duit yang kita ada, KWSP kita tak payah kacau. Duit bersara kita tak payah kacau. Tapi kita ada satu income lain yang akan menanggung perbelanjaan harian kita. Kalau kita nak pergi melancong, duit tu akan tanggung kita punya ni. Kita tak akan kacau simpanan kita. Best tak best? Nak tak macam tu? Okay? Fikir dari sekarang tuan-puan. Bila dah berhenti kerja nanti, okay? Kalau kita dah rancang nak tambah duit tu, okey, berapa banyak pendapatan yang kita nak? Berapa banyak duit ekstra yang kita nak tu? Kalau tadi Kak Suzy tanya dapat ekstra RM100 sebulan pun dah seronok. Okey, tapi nanti bila kita bersara, kita ada ekstra yang gaji orang lain bayar kita RM1,000. Sorry, terbatuk pula. Best tak best tuan-puan? RM1,000 setiap bulan duit pasif kita masuk untuk perbelanjaan kita. Kita tak kacau KWSP kita tak kacau duit bersara kita. Okay, kalau government Okay, jadi best tak best? Nampak? Kita jangan mengharap duit anak-anak tuan-puan sebab kita tak tahu pun kehidupan anak-anak kita akan datang pun macam mana. Ingat, anak-anak kita tu bukannya tempat sumber duit kita bukan. Anak-anak pun ada kehidupan dia nanti dan kalau boleh kita jangan fikir nak mengharap duit anak-anak sebab kita tak tahu mereka akan datang macam mana, panjang umur tak panjang umur ke, kita tak tahu. Okey, tapi untuk diri kita, kita boleh buat perancangan dari sekarang. Kita boleh merancang. Tak salah kalau kita merancang. Tapi sekiranya kita langsung tak merancang, nanti tiba-tiba bulan depan aku dah cukup umur 55 tahun. Apa nak buat Nak duduk rumah je, nak pakai duit je. Okey, duduk goyang kaki. Okeylah dah hari tua, pergi surau tiap-tiap hari. Terpulang. Okey, itu tuan-puan decide apa tuan-puan nak buat lepas bersara. Saya tak nak kacau apa yang tuan-puan rancang. Saya cuma sini hanya nak minta tuan-puan berfikir sahaja. Dah berhenti nanti nak buat apa? Ini yang tadi itulah. Dah berhenti tadi nak buat apa? Okey, ingat duit kita kalau dari KWSP, statistik menunjukkan walau ada orang ada duit berjuta dalam KWSP, apabila sampai umur 55 tahun, tak sampai umur 55 lah, 50 tahun, mereka dah mengeluarkan semaksimum yang mana mereka boleh keluarkan duit. So, bila umur 55 tahun, mereka keluarkan maksimum lagi tuan-puan. Habis. Mungkin dalam masa setahun atau 2 tahun, duit KWSP mereka, siapa yang berjuta tu juta lah. Okey? Siapa yang kurang sejuta, mungkin 500,000. Mula-mula kita dapat, kita rasa wow, banyaknya duit aku. 500,000 dari KWSP. Semua ini duit ni boleh dikeluarkan. Mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Duit tu habis tuan-puan. Andai kata kita panjang umur, bersara 55 tahun. Okey? 5 tahun, duit dah belanja habis. Makna umur kita 60 tahun. So selepas umur 60 tahun, mana sumber duit pendapatan tuan-puan? Duit KWSP dah habis dah ni. Okey? Harapnya hutang pun habislah masa tu. Jangan lagi tinggalkan hutang. Okey? Walaupun dah boleh keluarkan duit KWSP, mana-mana ada hutang, rumah ke kereta ke apa, kalau boleh settlekan. Kalau tak settle lagi parah tuan-puan. Okey? Jadi, fikirkan dari sekarang. Rancang dari sekarang. Tak salah kalau tuan-puan rancang dari sekarang sebab benda ni akan memberi impak pada kehidupan tuan-puan pada masa tuan-puan bersara nanti. Tuan-puan nak bersara yang macam mana? Bersara secara happy, enjoy, relax. Tengok macam Kak Suzy, time freedom, money freedom. Okay? Tengah muda jelita lagi ni. Jelita ke? Okay? Jadi tuan-puan decide.
tuan-puan nak bersara macam mana? Okey, macam Kak Suzy memang Kak Suzy dah decide awal 40 nak bersara. Cakap kat suami pun, abang umur 40 saya nak berhenti kerja. Suami pun tanya, nanti nak berhenti nak buat apa? Nanti nak berhenti, abang bolehlah takat sara biasa-biasa tapi kita tak boleh nak mewah-mewah. Okey? So, saya fikirkan satu solusi. Saya beritahu suami. Saya kata, abang jangan risau. Kalau saya berhenti kerja, saya ada benda lain yang akan buat, yang akan menampung dan akan memberi pendapatan kepada saya. Dan malah pendapatan saya ni kadang-kadang lebih daripada gaji suami saya. Nampak? Itu adalah pendapatan di Public Goal ni sekarang. Pendapatan saya di Public Goal ni alhamdulillah itu adalah satu pasif yang mana saya dah binanya dan insya-Allah ianya akan terus grow. Okey? Sebab Public Goal platformnya adalah sangat-sangat cantik tuan-puan, sangat-sangat bagus. Dan sini saya nak tuan-puan berfikir juga tentang passive versus active income. Di mana active income, pendapatan aktif lepas kita berhenti kerja, kita tiada pendapatan. Kita dah tak dapat lagi dah duit tu. Ingat, itu adalah pendapatan aktif. Jadi bagi sesiapa yang sekarang masih bekerja, sama ada di swasta ataupun di kerajaan, yang dapat gaji tiap-tiap kalau kerajaan 20 hari bulan kan? Dia dapat gaji tiap-tiap 20 hari bulan. Macam saya swasta dulu, Sapura tiap-tiap 24 hari bulan dapat gaji. So bila kita dah berhenti kerja, kita zero. Nampak? So tak ada tuan-puan. Tapi kalau pendapatan pasif akan terus diperolehi. Bukan sahaja kita yang masih hidup ni, sekiranya apa-apa jadi, kita tak panjang umur, passive income yang kita bina ni, waris keturunan kita akan dapat. Tuan-puan, saya nak tanya, tuan-puan, katakanlah tuan-puan, sorry, bukan katakan saya nak buat satu perumpamaan Sekiranya seorang pekerja, tengah dia bekerja, gaji dia adalah 8,000 sebulan, contoh dan tengah dia bekerja, dia meninggal dunia. Adakah isteri dia, waris dia, anak-anak dia akan dapat gaji 8,000 tu? Bulan terakhir dia masih bekerja tu dapat tuan-puan. Bulan ke depan tu dah tak dapat tuan-puan. Okey? Itu adalah active income. Maksudnya kalau gaji tuan-puan 8,000 ke, 15,000 ke, 20,000 ke, 30,000 ke dari syarikat yang tuan-puan kerja, tuan-puan ni pekerja cemerlang lah, pekerja terbaik lah, pekerja paling rajin lah. Bila tuan-puan berhenti kerja, syarikat takkan bayar walau 1 sen dah untuk tuan-puan. Mungkinlah masa nak berhenti tu mereka bagi VSS ke apa, hadiah ke apa sikit kan, gracia ke apa. Okey, tapi lepas tu dah tak ada tuan-puan. Akan tetapi sekiranya pendapatan pasif, apa-apa jadi kat kita, kita meninggal dunia, pendapatan kita tu boleh diwariskan kepada keturunan kita. Kalau kita tinggalkan isteri kita akan dapat. Kalau kita tinggalkan suami dengan anak-anak, mereka akan dapat income kita. Contoh macam sekarang. Contoh kalau Kak Suzy dapat 10,000 passive income Kak Suzy. Apa-apa jadi Kak Suzy, suami Kak Suzy, anak Kak Suzy, keturunan Kak Suzy boleh dapat juga passive income tu lagi 10,000. Jadi, tuan-puan nak tak membina passive income ni dari sekarang? Nak tak? Tanya pada diri. Ni. Bila nak berhenti? Bila nak berhenti ni, tuan-puan akan decide bina passive income ni sebelum tuan-puan berhenti. Okay? Bina di mana? Okay? Nanti Kak Suzy terangkan. Okay. Katakanlah tuan-puan ada simpanan ataupun hartanah. Contohlah tuan-puan ada ASB ataupun simpanan di tabung haji. Okay? Dengan anggaran dividen 5% setahun. Kalau tuan-puan ada simpanan 1 juta dalam tabung haji ataupun ASB, insya-Allah tuan-puan boleh dapat pendapatan pasif around 4,000 sebulan. Kalau tuan-puan ada simpanan 1 juta lah. Okay, kita turunkan sikit. Ada simpanan 500,000. Tuan-puan boleh dapat pendapatan pasif 2,000 sebulan. Best tak best dah ni? Jawapannya best lah. Tapi apa yang tak bestnya? Siapa kat sini ada saving dia 500,000 dekat ASB atau tabung haji? Siapa kat sini ada 1 juta simpanan dia dekat ASB atau tabung haji? Tak apa. Tak payah komen. Nanti orang tahu tuan-puan ada 1 juta. Okey. So, saya yakin tak ramai pun orang ada simpanan banyak ni dekat
sama ada ASB ataupun tabung haji. Betul tak? Betul tak? Saya tahu walaupun rakyat Malaysia ni ramai orang Melayu, kerajaan kita memang menggalakkan simpanan di ASB, simpanan di tabung haji, jarang orang kita menyimpan sampai 500,000 ke 1 juta nak jadi. Kecil sangat persentage dia tu tuan-puan. Okey, apatah lagi kita golongan marhan biasa. Kak Suzy pun dulu kerja 20 tahun, gaji ribu-ribu pun tak adanya cukup 0.5 juta dekat dua-dua akaun ni tuan-puan. Tak cukup. Okey, terus terang cakap tak ada. Okey? Adalah simpan sikit-sikit. Cukuplah orang kata 6 bulan dana kecemasan tu. Okey? ASB maksimum 200k. Tu pun 200k je kan? Tak boleh nak 1 juta. Ini perumpamaan ni. Okey? Kena 1 juta. Okey. So, nampak tak? Kita kalau nak dapat passive income 4,000 kena ada simpanan 1 juta. Okey? Kalau nak dapat passive income 2,000 kena ada simpanan 500,000. Tapi kita tak ada simpanan ni. So bagaimana untuk kita bina passive income tu? Itu nanti dengan public goal. Sekejap lagi Kak Su cerita. Kalau kita ada rumah, contoh. Okey, kita ni ada rumah. Satu rumah di mana rumah tu mungkin kita boleh plan. Okey, lepas besaran nanti rumah ni kita boleh buat rumah sewa. Okey, tuan-puan tengok. Kalau tuan-puan beli rumah tu harga 1 juta, loan tuan-puan dengan bank sekurang-kurangnya 4,500 sebulan tuan-puan. Okey, itu pun kalau buat loan 30 tahun. Okey, berapa tuan-puan nak sewakan rumah ni? Ni contohnya rumah siapa tak saya jumpa dekat Google. Okey? So, berapa tuan-puan nak sewakan? Kalau loan tuan-puan dengan bank pun dah 4,500. Okey, katakan kita rendah sikit. Katakanlah beli apartmen ke kondo ke harga 300,000. Okey, land punya kalau dekat area KL dah susah nak cari 300,000. Okey, kalau 300,000 loan untuk 30 tahun lebih kurang 1,400 sebulan. Jadi berapa tuan-puan nak sewa kat sini? Kalau tuan-puan nak dapat pasif dari sini, sekurang-kurangnya tuan-puan kena sewakan dalam 2,000 sebulan. Okey? Tuan-puan akan dapatlah dalam RM600 setiap bulan. At least dah 1,400 cover untuk loan. Okey? RM600 lagi boleh kita dapat untuk belanja. Betul? Tapi adakah kita macam tu? Cuba tanya pada diri. Cuba cek balik hartanah yang kita beli. Tuan-puan kena berfikir. Fikir dari sekarang tuan-puan. Jangan nanti dah nak berhenti baru congak-congak ambil pen kira alamak ni macam ni, alamak ni macam ni. Semua alamak. Aduh, masalah ni tak boleh berhenti kerja ni. Jadi tuan-puan nak kerja sampai bila? Jangan nanti tuan-puan kerja pegang pen pun gigil tuan-puan. Cuba tengok kalau orang yang bekerja umur 55 tahun yang rasa macam kadang-kadang kita pergi mana-mana tempat kan. Allah kesian kita tengok kalau level makcik lah kan. Dah nampak macam makcik masih bekerja, kadang nak pegang pen pun dia pun dah penat. Faham tak? Umur 55 tahun tuan-puan. Okay, 50 tahun dah masuk. Kita sebenarnya dah penat. Body kita dah tak boleh nak bekerja macam mana umur kita 30 tahun. Macam mana umur kita 40 tahun tu. Okay, semangat kita pun dah tak ada macam tu. Nampak? So, tuan-puan kena fikir. Kena fikir dari sekarang. Hal ini selalu saya tanyakan pada orang. Dan ramai juga orang tanya saya, kenapa Suzy ni dah 40 tahun berhenti? Kenapa Suzy ni elok-elok dah kerja? Even masa saya beritahu mak saya nak berhenti kerja pun, mak saya tanya banyak kali, kenapa nak berhenti? Elok-elok dah kerja, kenapa nak buat public goal? Bila kita cerita gini, mak kata, okey. Suzy, buatlah apa yang kamu happy, apa yang kamu suka, insya-Allah mak akan doakan rezeki kamu. Sebab kita kena terangkan apa ada kat public goal ni. Barulah mak kita yakin. Suami kita dah yakin tak apa. Ni sebab nak minta restu mak kan. Saya telefon mak, saya telefon ayah saya. Saya beritahu saya nak berhenti kerja sebagai sistem engineer. Sebab mak ayah ni dah memang bangga dah. Alhamdulillah ada seorang anak ni jadi sistem engineer. Nak berhenti pula title sistem engineer nak jadi suri rumah ke? Bukan. Saya bukan jadi suri rumah tuan-puan. Saya jadi token emas. Janganlah sebut nama kita suri rumah. No. Okay? You are the token emas. Okay? Saya pendidik emas. Saya mengajak orang ramai. Saya memberi ilmu kepada orang ramai. Di mana kita boleh membuat banyak lagi kebaikan pada orang ramai. Okay? Jadi untuk ni tuan-puan fikirkan sekarang. Okay? Dalam masa terlebih ni. Okay? Jadi, kenapa saya menjadi dealer public goal? Kerana kat sini saya tahu, saya faham ada 11 jenis income yang saya boleh dapat tuan-puan.
Public Gold bukan hanya sekadar di Public Gold, www.publicgold.com.my sahaja, tapi saya juga boleh menjana income dari pgmall.my. Ini juga adalah unlimited income tuan-puan. Di Public Gold pun unlimited income. Di mana? Pak, nampak? Kita ada 11 income di Public Gold. Ini yang kita nampak secara kasar. Yang halus-halus dia tu saya tak kira lagi kat sini. Okay. Referral incentive, group sales, $1 million late, overriding incentive, supervisory incentive, KOL, cashback, top producer, bungalow fund, Q bonus, sellback incentives, SIP trip. Oh, laju saya baca sebab nak kerja masa. Okay. Sebenarnya tuan-puan, ini semua saya dapat. Sebab tu kalau mana-mana siapa yang follow saya dekat FB, baru ni alhamdulillah saya antara early bird yang dapat tiket ke Itali. Sekarang saya tengah fight lagi satu tiket untuk suami saya. Sikit lagi nak achieve ni. InsyaAllah saya harap sebelum masuk bulan 12 ni saya achieve another tiket untuk suami saya. Jadi saya nak dapatkan 2 tiket. Jadi nampak. So saya ada semua ni, dapat income semua ni tuan-puan di Public Gold ni dengan menjadi dealer Public Gold. Nampak? Jadi kalau tuan-puan dah jadi dealer Public Gold, tuan-puan kena buat. Kena pecut, kena faham. Jangan kata, saya dah jadi dealer Public Gold. Okey, dah tu saja. No. Boleh, tak ada masalah. Tapi tak dapat mengubah hidup tuan-puan. Tak dapat tuan-puan nampak apa yang tuan-puan dapat selepas tuan-puan bersara nanti. Tak nampak kat situ. Jadi saya nak tuan-puan nampak semua ni. Okey, kenapa kami dealer-dealer Public Gold yang antara top-top ni, saya tak ada top sangat. Saya kurang sikit lah, hampir top tu. Okey, kenapa kami ni sungguh-sungguh buat? Okey, pertama, saya memang seronok me-educate orang ramai tentang simpanan emas. Bila saya tahu orang tu dari tak ada simpanan, tiba-tiba ada simpanan, saya rasa seronok sangat. Daripada orang tu tak pernah bayar zakat, tiba-tiba bayar zakat, emas pula tu, saya seronok sangat. Daripada orang tu seorang pemboros, tiba-tiba dapat menyimpan harta tak sampai 3 bulan 50 gram tuan-puan. 50 gram harga 13,000 tuan-puan. Simpan cash 13,000, 5 tahun kerja tak pernah dapat. Tapi simpan emas 3 bulan saja boleh beli 50 gram emas. Best tak best tuan-puan? So saya bahagia, saya seronok kerana saya dapat memberi manfaat kepada orang. Bukan saja sekadar saya dapat kumpul emas untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk kegunaan saya dapat fahamkan orang kenapa kena simpan emas. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tak dinafikan. Saya nak income. Saya kena ada income. Saya dah bersara tuan-puan. Saya tak ada gaji dah. Dari Sapura tak bayar saya dah. Setahun pun tak bayar. Okay? So, saya nak ada sumber pendapatan juga. Sebab saya masih ada lagi hutang kereta dengan hutang rumah. Yang tadi saya cakap. Saya masih ada hutang 2 ni lagi. Okay? Jadi, saya kena bayar. Okay? So, nak tak nak, saya kena ada income. Jadi, saya buat sungguh-sungguh menjadi dealer Public Gold. Saya cakap suami saya, abang restu saya untuk buat sungguh-sungguh menjadi seorang PGBO di Public Gold. Dan suami saya izinkan. Alhamdulillah. Minta izin suami Okey. Jadi, saya buat sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, saya bukan sekadar membina income saya sahaja. Malah, saya juga boleh membantu orang ramai. Dealer-dealer saya yang mendaftar dealer dengan saya, Kak Suzy bantu saya jadi dealer yang aktif. Saya nak income macam Kak Suzy. Saya nak income macam Cik Syukur nanti one day. InsyaAllah tuan-puan boleh dapat. Ya, saya bantu. Okey? Jadi, antara 3 keseronokan ni, itulah yang menyebabkan saya sentiasa bersemangat. Okey? Jadi, tuan-puan boleh bersemangat macam ni. Sebab tuan-puan bukan sekadar satu income. Kalau kita kerja, kita ada satu income. Bolehlah income kedua kadang-kadang claim kan. Duit claim. Jangan tipu duit claim. Kak Suzy pun dulu dapat claim seronoknya. Okey. So duit claim dapat sekali-sekala. Seronoknya. Tapi ni tuan-puan tiap-tiap bulan tuan-puan dapat ni tuan-puan. Okey. Dekat PG Mall ni pun orang beli. Orang lain membeli kita dapat duit. Sebab kita akan dapat cashback. Okey. Beli emas kita akan dapat referral incentive. Dapat. Yang lain ni tak nak ceritalah. Nanti datang training. Okey. Jadi rumusannya kat sini. Okey, ingat, kita, syarikat lama kita bekerja tidak akan bayar gaji kita walau 1 sen selepas kita berhenti kerja. Ingat tu tuan-puan. Tuan-puan kena fikir malam ni. Start malam ni kena fikir. Okey? Kalau siapa tak pernah fikir, kena fikir malam ni. Minta maaf lah kalau rasa berat kepala. Bangun besok pagi, Allah berat kepala Kak Suzy ni cerita, suruh fikir. Okey? Minta maaf. Tapi tuan-puan kena fikir.
Oleh itu, sebelum kita bersara, kita kena bina pendapatan pasif dari sekarang. Tadi dah rancang kan? 5 tahun ke, 9 tahun ke, 15 tahun lagi ke nak berhenti, nak bersara, tuan-puan kena decide. Kalau rasa nak pendekkan lagi waktu bersara tu, macam Kak Suzy hanya dalam tempoh 5 tahun, Kak Suzy dah bersara awal. Masih jelita lagi, cewah Kak Suzy dah bersara. So, tindakan keputusan atas diri tuan-puan. Kak Suzy tak ada paksaan, okey? Tapi tuan-puan kena ingat, one day tuan-puan akan berhenti kerja. Tu saja faktanya. So, kan Kak Suzy dah suruh jadi dealer. Sebab nak menjana pendapatan kena jadi dealer. Tak boleh jadi customer sahaja. Pendapatan tak dapat maksimum. Okey, 11 pendapatan tadi tu tuan-puan tak akan dapat kalau tuan-puan hanya jadi customer biasa. So, dengan promosi 11-11 hari ni tuan-puan. Ya Allah, rezeki Kak Suzy dapat jadi speaker 11-11 ni. Okey, nampak? Kita ada promosi untuk upgrade jadi normal dealer hanya dengan belian 11 gram. Tuan-puan, 11 gram tuan-puan. Kalau tak, tuan-puan kena beli 20,000. Kak Suzy dulu nak jadi dealer kena beli 30,000 tuan-puan. Okey? So, dengan hanya 11 gram, iaitu anggaran harga lebih kurang RM3,100. Kalau EPP 10 kali, hanya dalam RM300, RM310 sebulan, tuan-puan dah boleh layak bergelar normal dealer di mana tuan-puan boleh dapat komisen 1%. Best tak best? Best tuan-puan, 1% tuan-puan, okey? Dan kalau ada bajet lebih, beli emas 22 gram. Okey, nampak? Anggaran harga lebih kurang 6,200, EPP 10 sebulan dalam 620. Okey, nanti tambah wealth card Tambah wealth card wajib wealth card tu wajib 200. Tuan-puan dah boleh menjadi dealer public go dengan status priority dealer dan mendapat komisen 1.5%. Cashback orang beli dekat PG Mall pun tuan-puan akan dapat 1.5%. Best tak best tuan-puan? Jawapannya best. Okey, Kak Suzy tolong jawabkan. Jawapannya best. Macam mana nak join? Okey, Encik Ahmad Sabri boleh contact introducer. Okey? Kalau tak ada introducer, boleh contact mana-mana dealer yang dikenali. Kalau rasa dealer-dealer dikenali tak ada, boleh contact Kak Suzy. Kok kenal Kak Suzy malam ni kan? Okey. Alright. Jadi kena belajar. Jadi pada dealer-dealer yang dah jadi dealer, pergi kelas training. Jangan dah jadi dealer duduk diam-diam. Okey? Saya baru sign up ambil 11 gram tadi. Bagus. Alhamdulillah. Nur Ulmardiah. Okey, Alhamdulillah. Okey. Satu lagi. Okey, ada lagi satu lagi. Pembelian di PG Jewel. Okey. Kalau tuan-puan nak murah lagi bajet dalam 2,500 sahaja menjadi normal dealer, tuan-puan boleh pilih apa sahaja barang kemas di PG Jewel. Cincin ke, gelang ke, subang ke, rantai ke apa. Cukup 2,500. Kalau 2,499 tak boleh lagi tuan-puan. Okey, kena 2,500 dan ke atas, tuan-puan akan layak jadi normal dealer. Okey. Kalau 2,500 dekat penjual boleh buat 6 kali EPP sahaja. Anggaran RM417 sebulan. Okey. Kalau nak priority dealer, cukupkan barang tu harga RM5,000. Sorry, lupa tulis sini. Kalau EPP 6, anggaran dalam RM800 RM820, RM840 lebih kurang. Jadi, itu adalah antara promosi terkini. Promosi ni akan habis esok. 2 hari je tuan-puan, esok. So, malam ni tuan-puan ada masa lagi berfikir bila nak bersara, macam mana nak jadi dealer, duit mana nak jadi. Tuan-puan, Kak Suzy bagi satu tips Satu tips satu lagi Ni, kalau tuan-puan ambil package ni, buat EPP 10, pembayaran bulan pertama iaitu RM310 dan juga wealth card RM200, tuan-puan dah layak bergelar normal dealer. Tuan-puan dah boleh berbisnes. Tuan-puan dah boleh jadi toket emas. Tuan-puan dah boleh rekrut. Tuan-puan dah boleh menggalakkan orang ramai membeli. Komisen tuan-puan akan dapat dah 1%. 1%. Tuan-puan, kalau orang beli emas 10,000 tuan-puan. Okey? Ada 10,000. Malah kalau tuan-puan pernah nampak ada orang beli juta, kan? Ada pernah nampak orang beli 1 kilo terus.
Ada orang beli terus 100 gram, 50 gram. Tuan-puan, benda tu jadi mainan sekarang. Ramai kat rakyat Malaysia kat luar sana tu banyak duit tuan-puan. Okey, kadang-kadang mereka tak tahu nak buat duit ni macam mana, nak simpan duit ni macam mana. Okey, dan kita ajar mereka simpan duit mereka ni ke arah tempat yang betul, iaitu menjadi emas, supaya mereka tak boros, supaya mereka tidak berbelanja yang bukan-bukan, supaya mereka dapat menyelamatkan duit mereka. Jadi kalau tuan-puan menjadi dealer ni, sebab saya ada dealer-dealer saya, bulan pertama dah jadi dealer, terus rekrut orang, silap akhir bulan, 10 bulan lagi tu dia dah tak payah bayar dah. Tapi siapa yang bayar? Commission dia, income dia yang dapat dari insentif public goal ni yang bayar dia punya monthly ni. Best tak best tuan-puan? Tuan-puan dapat 11 gram free. Antaranya adalah tu macam tadi dealer saya tu, Alimatus Saadiah tu, dia dari Belanda. Dia dah menjana, dia buat EPP 10, masa tu dia beli berapa puluh ribu, saya tak ingat lah. Tapi semua income dia tu, dia bayar dari commission dia je tuan-puan. Best tak best? Seolah-olah dia beli emas masa tu free je tuan-puan. Dengar tips saya. Jadi tuan-puan, jangan lengah-lengahkan masa, ambil peluang jadi dealer dengan hanya 11 gram ni. Okey? Kalau rasa terus ada bajet lebih, terus ambil priority dealer. Kenapa priority dealer? Commission tinggi sikit, 1.5%. Commission yang lain sama. Apa-apa commission semua kita akan dapat 1.5%. Jadi ambil yang maksimum. Nak jadi master dealer, rekrutmen kena cukup 300 orang, sale 1 tahun 300,000. Yang tu kena datang training. Kita akan terangkan. Tak boleh nak cerita sekarang. Masa dah suntuk. Okey? Okey, jadi dah habis. Okey, so ni Alimatus Saadiah ada komen, duit komisen bayar EPP. Ya, betul. Alhamdulillah. Okey, sementara sebelum Kak Suzy nak tamatkan sesi Kak Suzy Okey, right. Okey, best dengar perkongsian malam ni. Okey, Alhamdulillah. Kak Suzy harap apa perkongsian Kak Suzy malam ni memberi manfaat kepada tuan-puan. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersasul-sasul ke apa ke tu. Okey, saya minta maaf. Saya harap tuan-puan ambil yang mana baik, ambil Okey, yang mana rasa tak berkenaan, tak berkaitan, okey tak payah ambil. Okey, tapi insyaAllah sekiranya perkongsian Kak Suzy ni memberi manfaat, tuan-puan kongsikan, klik butang share, kongsikan. Nanti ni pun Public Goal letak dekat YouTube Public Goal International, kongsikan dengan orang ramai. Sebab Kak Suzy tahu, Kak Suzy yakin ramai orang yang bekerja di sana belum berfikir bila mereka nak bersara. The point dia adalah tuan-puan kena fikir bila tuan-puan nak bersara. Okey? Sebab Kak Suzy bila dah bersara baru Kak Suzy nampak semua ni. Sebab itu Kak Suzy ajar semua orang supaya berfikir awal-awal. Nampak? Jadi Alhamdulillah Kak Suzy dah dapat terangkan semua ni. Kak Suzy rasa happy. InsyaAllah adalah bahagian Kak Suzy. So malam ni bagi dealer-dealer yang masih lagi bertungkus lumus untuk grab dealer-dealer promo, bagi tahu rakan-rakan, bagi tahu customer-customer kita supaya grab offer jadi dealer. Kalau orang baru nak menyimpan pun terus grab, jadikan mereka dealer, simpanan terus daripada 10 gram jadi je 11 gram, jadi terus dealer, tak ada masalah. Aktif dapat income, tak aktif tak dapat apa-apa. Dapat emas yang kita beli tu saja. Tak ada masalah. Tuan-puan tak akan rugi mana-mana. Okey? Yang nyata, kalau tuan-puan aktif, tuan-puan akan untung banyak. Okey, sekian sahaja perkongsian saya. Kalau nak tengok banyak lagi cerita Kak Suzy, boleh tengok dekat Suzy is a channel di YouTube. Subscribe. Saya minta tuan-puan subscribe Subscribe dan kongsikan kepada orang ramai. Kepada dealer-dealer yang rasa macam tak reti nak cerita pada customer mereka, kongsikan video Kak Suzy. Nanti mereka akan faham tentang simpanan emas. Tuan-puan rekrut daftar mereka, jadi nanti mereka nak faham simpanan emas, tengok dia video Kak Suzy. Kerja tuan-puan dah senang. Kan? Okay, so saya akan serahkan kepada moderator kita, Kak Comel. Okay, Kak Comel. Okay, Alhamdulillah. Macam mana semua? Terinspirasi tak? Dah berfikir ke bila nak berhenti kerja? Sambil-sambil Kak Suzy berkongsi bila anda nak berhenti kerja, saya tanya suami, kata, abang, nanti abang pencen umur berapa? Suami saya cakap umur 60. Saya pun terbayang, umur 60 nak masuk pejabat ataupun umur 59 nak masuk pejabat. Rasa-rasa mood nak kerja masa tu masih membara tak? Ataupun alah, tak apalah, masuk je lah.
sambil nak tunggu habis tempoh, nak tunggu waktu pencing, ya. Cuba anda fikirkan. Dan yang paling penting, tuan-puan yang dimuliakan, bila dah pencing, apa yang kita nak buat? Apa bisnes yang kita nak buat? Ataupun hanya kita bersekadar untuk habiskan duit KRSP saja? Tuan-puan kena ingat, fitrah duit. Fitrah duit, duit ni akan dibelanjakan. Adalah duit banyak mana pun takkan kekal lama. Tapi fitrah emas, saya tunjuk emas, ni di Madinah. Bila anda ada ilmu emas, celik emas, fitrah emas makin dipandang, makin ditengok, makin disimpan, semakin bertambah. Ia berbeza dengan duit, ya. Sebab itu penting untuk puan-puan mulakan simpanan emas dengan berilmu. Ya. Okey. Dari perkongsian Kak Suzy sebentar tadi, anda dah dapat lihat perbezaan antara pendapatan pasif dan pendapatan aktif. Dan yang paling seronoknya, dengan menjadi dealer di Public Gold, pendapatan yang anda dapat boleh diwarisi oleh keturunan kita akan datang. Itu yang bestnya. Mana lagi nak cari? Betul. Saya pernah terbaca, saya tak ingat hadis ke apa, petikan ni berbunyi macam ni. Tinggalkan keturunan dengan ada harta lebih baik dari tinggalkan mereka dengan meminta-minta. Ya? Fikir. Ya, malam Jumaat ni, ya. Cantik malam ni, malam Jumaat, hari cantik, tarikh cantik, 11 dan juga ini adalah momen yang saya akan ingat sampai bila-bila kerana 11 ini juga adalah penampilan sulung saya di FB Live Public Gold. Siapa sangka? Saya tak pernah fikir. Alhamdulillah. Dan pastinya tahniah Kakak Syamel. Diberi peluang. Alhamdulillah diberi peluang. Semuanya dengan aturan Allah, ya. Sebab saya mencari akhirat, insya-Allah nikmat dunia tu akan bersama dengan kita. Ingat tu, ya. Okey. Apa lagi? Jom dapatkan segera offer 11 yang ditawarkan oleh Public Gold. Dapatkan segera, hubungi mana-mana dealer yang anda kenal. Itu lebih afdal, hubungi dealer yang anda kenal ataupun mana-mana dealer yang menarik anda masuk dalam FB Live ini, ya. Kalau tak ada siapa yang anda kenal, barulah anda kontak Kak Suzy ataupun boleh juga kontak saya sebab saya juga sama tim dengan Kak Suzy. Bila anda dah jadi dealer, insya-Allah akan jadi satu tim. Kita akan bantu sama-sama, insya-Allah. Itu seronoknya dalam Go. Kita bekerja bukan seorang, kita bekerja dalam satu kumpulan. Anda tak berseorangan. Ya, betul. Kan? Okey, terima kasih pada yang masih setia. 68,000, ada berapa ni? 68,000 yang masih setia bersama FB Live. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan, ya, di malam Jumaat ni, di malam yang penuh barakah ini, anda semua diberikan rezeki yang melimpah ruah ibarat air Zam-Zam yang sentiasa mengalir, insya-Allah. Amin, amin. Okey, saya sudahi majlis kita pada malam ini dengan lafaz mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah berjumpa lagi. Terima kasih semua. Ya, jumpa lagi. Bye-bye.